Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syazwani binti Nazam. Hari ini saya akan bahaskan tentang isu penyalahgunaan dadah. Okey, dadah bermaksud ubat-ubatan atau bahan seperti ganja, heroin, marijuana dan sebagainya yang merosakkan atau membinasakan orang yang menggunakannya secara berlanjutan. Maksudnya dia akan merosakkan daripada segi kesihatan, dia akan membawa maut dan lain-lain. Maksudnya siapa yang mengamalkan, siapa yang ambil ambil ganja ni, dia akan, maksudnya dia akan masalah kesihatannya berlanjutan. And dia pun berisiko untuk menghadapi kematian dengan lebih awal. Okey, kesan penyalahgunaan dadah dia ada beberapa, iaitu penyalahgunaan dadah memberikan kesan negatif yang besar terhadap penggunanya. Yang pertama, kesan negatif yang berikan kesan kepada masyarakat dan negara. Dengan adanya orang dalam kalangan masyarakat yang penagih dadah, dia akan merisikokan orang lain seperti orang sekeliling dia. Okey, kehidupan masyarakat terganggu dengan kehadiran penagih dalam komuniti kejiranan mereka. Dan seterusnya menyebabkan mereka sentiasa memerlukan wang untuk membeli dadah bagi memenuhi keinginan ketagihan mereka. Dan yang seterusnya membuatkan mereka hilang pertimbangan hingga menyebabkan mereka terlibat dengan jenayah seperti mencuri barang-barang jiran, tetangga dan ada kalanya sampai ke peringkat membunuh. Sebab apa sampai ke peringkat membunuh? Sebab seperti yang kita tahu, kebanyakan kes dekat Malaysia ni adalah kes pembunuhan daripada kalangan anak. Dia membunuh mak bapaknya sebab apa? Sebab tak dapat nak duit. Tak dapat duit untuk diorang beli bahan-bahan yang menghayalkan diorang seperti dadah. Sebab dadah tu kan seperti yang kita tahu harga dia mahal. Okey, so jadi bila diorang tak ada duit, diorang akan memaksa orang lain untuk berikan diorang wang. Okey, seterusnya, akibat buruk penyalahgunaan dadah adalah terhadap penagih itu sendiri. Selain itu, keluarga penagih, masyarakat dan negara. Okey, untuk ke atas penagih, dari segi tingkah laku penagih itu sendiri akan menjauhkan diri daripada masyarakat umum dan bergaul hanya dengan kumpulan penagih-penagih dadah, penjenayah dan penipu. Okey, seterusnya ia tidak bertanggungjawab kepada kerja atau persekolahannya. Dan seterusnya, fizikal penagih itu kurus, lemah tenaga, malas dan kesihatan mereka dalam keadaan hayalan. Kehilangan tenaga seks, pitam, pengsan, ganas, ketagihan yang berlebihan, sakit perut, kancing gigi, mandul dan sebagainya. Seperti yang slide yang masa awal tadi yang menerangkan tentang maksud dadah, dia ada memberitahu yang akan ada masalah kesihatan yang berlanjutan. So daripada itulah diorang akan jadi kurus. Kurus, lepas tu diorang akan, cara diorang jalan tu akan terhuyung-hayang. So jadi daripada situ kita dapat tengok, dapat kesan seseorang yang menghisap dadah. Okey, dan dia juga akan menjauhkan diri daripada masyarakat. Sebab apa? Sebab diorang kata yang pada diorang masyarakat ni akan menggugat diorang. So jadi sebab itulah diorang menjauhkan diri daripada masyarakat umum. Okey, seterusnya ialah ke atas keluarga penagih. Yang pertama, maruah dan nama baik tercemar, menjadi beban kepada keluarga kerana terpaksa menghabiskan masa, tenaga dan wang untuk merawatnya. Harapan ibu bapa ke atas anak yang terlibat dadah menjadi musnah, rumah tangga akan jadi porak-poranda, perpisahan dan perceraian di antara ahli keluarga mungkin berlaku. Okey, maruah dan nama baik tercemar. Semestinya bila ada ibu bapa yang ada anak penagih, masyarakat akan pandang hina. So, jadi masyarakat akan berkata macam-macam. So, jadi dari situ dia dapat mencemarkan nama baik keluarga. Okey, dia juga menjadi beban kepada keluarga. Sebab apa? Sebab bila misal kata mak bapak tu dia nak pulihkan anak dia, akan datangkan kos daripada perawatan. So jadi pembelanjaan hospital apa semua. So jadi semua yang tanggung tu siapa? Mestilah parents kan, mestilah keluarga. Okey, seterusnya harapan ibu bapa tu jadi musnah dekat anak tu. Sebab apa? Mungkin
mak ayahnya berharapkan yang anak dia tu akan jadi insan yang berguna yang dapat membantu diorang dan menjaga diorang waktu diorang tua. So jadi bila anak tu dah terjebak dengan penyalahgunaan dadah, so jadi dia akan hilang pertimbangan tentang dia punya persekolahan. Sebab apa? Sebab dia hayal dengan benda dadah tu. Okey, seterusnya rumah tangga jadi porak-poranda. Misal kata yang suami atau isteri yang mengambil dadah, dia akan jadikan keluarga diorang tu sebagai sasaran untuk diorang lepaskan diorang punya marah, diorang punya stres. So jadi daripada situ anak-anak pun akan jadi terpias juga. Okay, seterusnya ke atas masyarakat. Suasana hidup di dalam masyarakat tidak lagi tenteram kerana apa? Terdapatnya kejadian mencuri, merompak, lain-lain yang dilakukan oleh penagih dadah. Okay, so penagih dadah ni dia akan buat macam-macam cara untuk pastikan diorang dapat apa yang diorang nak. Contohnya, untuk beli dadah memerlukan guna duit. Okay, so diorang akan diorang akan mencuri, merompak disebabkan untuk diorang mendapatkan duit. Untuk apa? Untuk diorang beli dadah tu. So jadi benda tu masyarakat sekeliling jadi dalam keadaan takut dan bimbang atas perkara ini berlaku. Seterusnya akibat buruk terhadap negara. Okey. Yang pertama, negara dan masyarakat terpaksa menanggung kos yang tinggi akibat daripada masalah dadah yang melanda di negara ni. So, jadi bila penagih dadah tu terlampau ramai, so jadi kos untuk merawat diorang pun jadi makin tinggi. Kos yang tinggi ditanggung oleh negara, masyarakat dari segi nyata dan tidak nyata. So, jadi apa yang kita bayar dekat kerajaan, semua itu akan sedikit sebanyak akan salurkan kos untuk merawat pesakit yang penagih. Okey, contoh kos yang nyata ialah penyelenggaraan program pencegahan kerugian daripada aktiviti jenayah seperti merompak, membunuh, merogol dan sebagainya. Okey, so jadi bila kerajaan nak adakan kem motivasi untuk penagih dadah, lepas tu untuk program pencegahan dadah. So, jadi benda tu semua mendatangkan kos. Sebab apa? Sebab untuk kita undang motivasi, motivate apa semua tu, orang yang memberi ceramah. So, jadi semua perkara tu akan mendatangkan kos yang tinggi. Okey, kos kegiatan penguatkuasa, tambah bilangan anggota polis, kaki tangan jabatan penjara, mahkamah, hospital dan lain-lain. Dengan pelibatan yang terlampau ramai untuk terlibat dengan penagih dadah ni, penyalahgunaan dadah. So, jadi kos dia orang makin tinggi untuk tambah bilangan anggota polis. Untuk apa? Untuk mengkesan siapa yang punca penyebaran ini, untuk menangkap dan menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat. Okey, dasar dadah negara. Okey, kerajaan Malaysia pada tahun 1983 telah wujudkan dasar dadah negara. Apa kandungan dalam dasar dadah negara tu? Kandungan dia ialah mewujudkan negara Malaysia bebas dari ancaman gejala dadah menjelang abad 2015 bagi menjamin kesejahteraan hidup masyarakat dan mengekalkan kestabilan dan ketahanan nasional. Dan apa dia strategi dasar dadah negara ni? Yang pertama, dia ada 4. Yang pertama, pendidikan, pencegahan dan publicity. Yang kedua, rawatan dan pemulihan. Yang ketiga, penguatkuasaan undang-undang. Dan yang keempat, kerjasama antarabangsa. Okey, so jadi bila ada penyalahgunaan dadah ni dalam negara, so jadi diorang perlu menguatkuasakan lagi undang-undang. Contohnya daripada segi hukuman dan sebagainya. Lepas tu rawatan dan pemulihan diorang pun memakan kos yang tinggi lah. Sebab apa? Sebab bila orang yang menagih ni, dia susah untuk berubah. Sebab apa? Sebab dia boleh berubah tapi kena atas diri dia sendiri. So, jadi dia kena usaha dengan lebih tinggi lah. Maksudnya dia kena istiqomah and kuatkan azam dia untuk berubah. So, benda tu
setengah penagih dia tak dapat nak kawal perasaan dia. So jadi sebab itulah adanya pusat pemulihan, semua tu untuk membantu mereka berubah. Okey. Akibat penyalahgunaan dadah ni ada 5 yang saya jumpa. Yang pertama, keruntuhan institusi keluarga. Kenapa runtuhnya institusi keluarga? Bila ada penagih dadah di kalangan antara family, sama ada ibu, bapa ataupun anak-anak, benda tu akan memporak-perandakan keluarga. Contohnya akan berlaku pergaduhan, perselisihan faham. Okey, yang kedua, banyak masalah jenayah dan membunuh. Sebab apa banyak masalah jenayah dan membunuh? Sebab penagih ni dia nakkan duit untuk dapatkan apa yang dia nak. Okey, seterusnya merosakkan diri. Merosakkan diri daripada segi kesihatan. Macam maksudnya masa awal-awal tadi kita baca, penagih ni dia akan merosakkan kesihatan dia dan menempah maut. Okey, merosakkan kesihatan. Kebanyakan yang kita tengok contohnya lah dalam cerita kisah cinta kan. Okey, dalam tu mak dia ni penagih dadah dulu masa dia muda. Jadi bila dia dipenjarakan, sepanjang dia dekat dalam penjara tu dia ada masalah kesihatan macam-macam. Masalah kesihatan buah pinggang, masalah kesihatan darah dan lain-lain lah. So jadi memang dadah ni akan berikan kesan kepada diri manusia. Okey, seterusnya menggugat keamanan. Bila adanya penagih ni, dia akan menggugat keamanan negara. Contohnya, masyarakat jadi tak selamat. So, apa? Sebab diorang dalam keadaan takut. Takut nak keluar bawa anak. Sebab apa? Sebab takutnya ada kes merompak. Kes merompak untuk apa? Untuk dapatkan duit. Untuk apa? Untuk diorang beli dadah. Untuk puaskan kehendak dan nafsu diorang. Okey, yang seterusnya mendatangkan penyakit. Macam tadi saya cakap lah, mendatangkan penyakit. Sebab bila kita menagih ni, kesan kesihatan kita akan merosot dan berlanjutan dari semasa ke semasa. Okey, seterusnya faktor yang membawa kepada penyalahgunaan dadah. Dia ada beberapa faktor yang membawa kepada penyalahgunaan dadah ni. Antaranya ialah perasaan ingin mencuba. Yang kedua, tidak mengetahui bahaya dadah. Dan yang ketiga, pengaruh rakan. Yang keempat, keruntuhan institusi keluarga. Yang kelima, ingin mencari ketenangan. Dan yang keenam, kurangnya didikan agama. Dan yang ketujuh, tekanan hidup. Okey, sebenarnya banyak faktor-faktor yang bawa ke penyalahgunaan dadah ni perkara yang kita boleh bendung. Contohnya daripada keluarga. Keluarga yang kurang anak-anak yang kurang perhatian daripada keluarga, dia akan rasa yang diri diorang ni tak berguna apa. So kenapa diorang nak kena jaga diri diorang? So jadi diorang ambil benda tu untuk puaskan diri diorang sendiri. Dan pengaruh rakan pun adalah salah satu efek yang besar dalam diri seseorang. Sebab apa? Sebab kita ni dikelilingi dengan kawan. So jadi mungkin kawan tu buat perkara yang jahat. So jadi kita rasa macam nak cuba benda tu. Kenapa dia boleh buat tapi kita tak boleh buat? So jadi mendatangkan perasaan ingin mencuba. Okey, seterusnya ialah langkah mengatasinya. Yang pertama ialah laksanakan hukuman yang berlandaskan Islam. Yang kedua, didikan agama yang sempurna. Yang ketiga, pergaulan yang terkawal. Yang keempat, penerangan tentang bahaya dadah. Dan yang kelima, penguatkuasaan undang-undang. Dan yang keenam, perhatian keluarga. So, jadi kalau kita nak elakkan benda tu berlaku, so jadi mak bapak, ibu bapa perlu meluangkan masa dengan anak-anak daripada diorang kecil lagi. Maksudnya didikan kepada anak-anak tu perlukan keseimbangan di dunia dan di akhirat. So jadi diorang dapat bezakan sama ada yang baik ataupun yang buruk. Okey. Seterusnya ialah hukuman terhadap pesalah jenayah penyalahgunaan dadah ialah apa? Apa hukuman dia? Hukuman dia ialah takzir. Okey.
yang saya ingin sebut ni ialah bincangkan penguatkuasaan hukuman mati bagi pesalah mengedar dadah. Okey, saya ada terbaca dalam satu buku. Dia menyatakan bagi menyelesaikan sesuatu masalah, punca terjadinya masalah itu perlulah dicari bagi menyelesaikan masalah tersebut. Contoh dalam menyelesaikan denggi, kita haruslah menghapuskan nyamuk Aedes. Okey, yang menjadi punca menyebabkan terjadinya penyakit demam denggi tersebut. Yang seterusnya, penyalahgunaan dadah, puncanya ialah penagih mendapat bekalan dari pembekal atau pengedar dadah yang membekalkan dadah kepada penagih. So, jadi kat sini faham tak? Bila ada nyamuk Aedes tu, untuk kita membasmi penyakit demam denggi, kita kena hapuskan nyamuk Aedes. So, jadi macam tu jugalah berlaku dekat penagih dadah ni. Bila ada penyalahgunaan dadah, puncanya ialah daripada penagih mendapat bekalan dari pembekal atau pengedar. So, jadi untuk kita berhentikan tu, kita kena hapuskan pengedar itu. Okey. Seterusnya, segala usaha kerajaan seperti mewujudkan segala usaha kerajaan seperti mewujudkan pusat pemulihan dadah, menjalankan kempen kesedaran mengenai kesan buruk penyalahgunaan dadah akan menjadi sia-sia sekiranya dadah masih lagi berlegar secara berleluasa di dalam masyarakat sedang mudah didapati dari pembekalnya. So, jadi macam kita cakap tadi, kalau untuk kita hapuskan nyamuk denggi, penyakit denggi, kita kena hapuskan nyamuk Aedes. So, jadi macam tu jugalah. Kita kena berhentikan dan memutuskan usaha untuk pembekal dan pengedar dadah untuk menyebarkan lagi dadah di dalam Malaysia. Okey, bagi merealisasikan dasar dadah negara di dalam mencegah pengedaran serta penjualan dadah, maka Seksyen 39B dan Seksyen 39A Akta Dadah Berbahaya 1952 telah digunakan terhadap pesalah yang melakukan kesalahan tersebut, di mana ia membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup jika sabitan melakukan kesalahan tersebut. Ia akan diperbincangkan dengan lebih lanjut dalam tajuk hubung kait kaedah Darurah Yuzallah dengan Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Okey, apakah hubung kait kaedah Darurah Yuzallah dengan Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 ni? Okey, jadi kaedah Darurah Yuzallah jelas menunjukkan bahawa kaedah ini bertujuan untuk menghapuskan apa-apa jua kemudaratan yang datang dekat dalam Malaysia ni. So, jadi kira penyalahgunaan dadah tu termasuk di dalam kemudaratan yang kita perlu hapuskan. So, jadi sebab tu adanya kaedah fake ni, yang maksudnya dia melihat kepada kesan mudarat yang disebabkan oleh penyalahgunaan dadah, maka langkah mengatasinya dengan mewujudkan undang-undang berkaitan bertujuan menghapuskan mudarat yang disebabkan oleh penyalahgunaan dadah adalah menempati kaedah ini. So, jadi akta berbahaya, akta dan Seksyen 39 tersebut, Akta Dadah Berbahaya, dia boleh dikaitkan dengan kaedah fake Darurah Yuzallah, yang bermaksud kemudaratan yang akan ditimpa beberapa pihak jika tidak membendungnya. So, jadi penyalahgunaan dadah ni kita kena membendung. Kita kena bendung masalah tersebut supaya tidak berlaku berleluasa. Okey, Akta Dadah Berbahaya ni tiada seorang pun boleh bagi pihak dirinya atau pihak mana-mana orang lain, sama ada atau tidak orang lain itu berada di Malaysia. Baik, mana-mana orang yang melanggar mana-mana peruntukan Seksyen adalah melakukan suatu kesalahan terhadap akta ini, dan jika disabitkan hendaklah dijatuhi hukuman mati.
Apabila melihat kepada Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 seperti mana di atas, jelas kepada kita bahawa undang-undang tersebut bertujuan untuk menutup pintu mudarat yang utama, iaitu pengedaran dadah. So jadi pengedar dadah itu dia akan dijatuhkan hukuman mati. Sebab apa? Untuk mematikan dan menamatkan pengedaran dadah yang berleluasa. So jadi kalau kita simpan lagi, kalau kita bagi peluang, so jadi benda tu akan menjadi sebar. So jadi sebab itulah dia cakap mana-mana orang yang melanggar seksyen akan hendaklah dijatuhi hukuman mati. Okey. Adanya pengedar dadah, maka usaha pemulihan dan juga kempen-kempen kesedaran bahayanya penyalahgunaan dadah akan menjadi sia-sia. So jadi kalau misal kata kalau pengedar dadah tu masih ada, jadi usaha negara, usaha kerajaan untuk mengadakan pusat pemulihan dadah, untuk mengadakan kem motivasi penyalahgunaan dadah. So jadi benda tu semua sia-sia. Sebab apa? Sebab masih adanya pengedar yang berlega-lega di luar sana. Oleh yang demikian, dengan menjatuhi hukuman mati terhadap pengedar dadah, maka akan hilanglah kemudaratan yang melanda. Bila kita jatuhkan hukuman mati di atas pengedar dadah, so jadi yang penagih dia tak ada peluang untuk mencari dadah tu lagi. Sebab apa? Sebab pengedarnya pun dah mati, dah tak ada, dah dijatuhi hukuman yang setimpalnya. So jadi negara dengan itu, negara akan lebih maju ke hadapan. Okey, seterusnya, sejauh manakah peruntukan hukuman mati terhadap pengedar dadah di negara ini menepati prinsip kaedah fiqh ad-darar yuzal? Okey, semua pihak berhak mendapat perlindungan daripada sebarang kemudaratan yang pastinya akan memberi kesan yang buruk dan tidak baik di dalam kehidupan mereka. Berdasarkan kaedah fiqh ad-darar yuzal, juga dapat memberi gambaran bahawa Islam adalah agama rahmat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi keadilan kepada semua pihak di dalam menjaga keharmonian kehidupan manusia tanpa mengira sama ada mereka Islam ataupun kafir, miskin atau kaya dan dari kelompok mana mereka datang. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang bermaksud dan tiadalah kami mengutus akan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dengan adanya firman ini, ia memudahkan kita untuk memahami bagaimana sesuatu hukum syarak boleh dilakukan dengan menggunakan kaedah fiqh yang menggunakan metod atau kaedah yang umum. So jadi penyalahgunaan dadah ni terdapat banyak cabang. Dan langkah-langkah mengatasinya pun dah ada dan kita sendiri pun tahu apa dia langkah-langkah untuk mengatasi. So jadi daripada situlah pendapatan saya tentang penyalahgunaan dadah. Sekian, terima kasih.